baca pada malam ini berkait dengan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan zina di awal Islam sebelum daripada Allah menurunkan hukum hudud. Zina adalah dosa besar kerana melakukan sesuatu yang mencabul perkara-perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala jadikan rukun hidup manusia perlu daripada 5 perkara. Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta benda. 5 perkara ini adalah daruriyat, perkara yang perlu dalam kehidupan manusia. Barang siapa yang melakukan kesalahan yang merosakkan 5 perkara ini, bermakna dia telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi menjaga 5 perkara ini dalam kehidupan manusia, maka Allah Ta'ala menurunkan undang-undang jinayah. Islam membagikan undang-undang jinayah itu kepada 3 bagi. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hukum hudud, yang ketiga hukum ta'zir. Ini undang-undang jinayah Islam. Hukum qisas ialah hukum yang berkait dengan hak manusia. Hukum hudud ialah hukum yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hukum ta'zir ialah hukum yang tidak berkait dengan kedua-dua perkara itu. Hukum qisas Allah Ta'ala tetapkan nas di dalam Al-Quran Karim. Begitu juga hukum hudud ditetapkan nasnya dalam Quran. Adapun hukum ta'zir, Allah memberi izin kepada pemerintah, kepada hakim dan kepada ulama untuk berijtihad dan mengadakan hukum yang menasabah. Dalam hukum qisas, oleh kerana dia berkait dengan hak manusia, iaitulah perkara yang berkait dengan tubuh badan manusia yang diberi oleh Allah kepada manusia, iaitulah hukuman yang berkait dengan kesalahan jinayah mencederakan, sama ada membunuh ataupun mencederakan anggota. Maka Allah Ta'ala menetapkan hukum qisas dengan nas Al-Quran dan dengan hadis daripada Nabi SAW. Betapa wajibnya hukum qisas ini, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam perkara pembunuhan dan kecederaan. Sama dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam. Dengan perkataan yang menunjukkan wajib. Adapun wajibnya hukum puasa itu fardu ain. Wajibnya hukum qisas diwajibkan secara kifayah kepada kerajaan yang melaksanakan syariat, dan wajib bagi orang Islam mendirikan kerajaan yang melaksanakan syariat itu. Begitu juga dengan hukum hudud dan hukum ta'zir. Hukum qisas oleh kerana dia berkait dengan hak manusia, maka Allah Ta'ala memberi izin kepada manusia untuk memaafkan. Iaitulah kepada mangsa kezaliman, orang yang dicederakan, dan mangsa pembunuhan. Oleh kerana orang yang dibunuh sudah mati, maka dia beri hak kepada walinya. Wali dia, ayah dia, anak dia, wali yang terdekat. Wali darah diberi hak untuk mengampun. Setelah sabit kesalahan membunuh, kalau kesalahan mencedera, mata dengan mata, tangan dengan tangan, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung.
ataupun dengan riyad, kalau mencedera dan melukakan dengan riyad. Ini diberi hak kepada mangsa kezaliman untuk memaafkan. Memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu. Setelah disabitkan oleh hakim, maka kerajaan memberi hak kepada mangsa kezaliman untuk memaafkan orang salah. Ditukar dengan diyat, iaitulah denda yang disebut dalam kitab, dalam Quran dan hadis, ataupun dimaafkan denda itu, diberi keizinan. Ini hak kepada manusia yang menjadi mangsa kezaliman. Apa yang berlaku hari ini di tubuh lembaga pengampun, di peringkat pusat agung, ahli dia Perdana Menteri, peguam negara, berapa orang yang dilantik lagi, peringkat negeri, raja negeri, menteri besar, setiausaha kerajaan, peguam negara atau wakilnya. Ini bukan hukum Allah Ta'ala. Ini hukum rekaan manusia yang bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala, yang tidak boleh menyelesaikan masalah. Kita sudah baca hukum qisas ini dalam suratul Baqarah. Dan Allah Ta'ala menyebut, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu dalam hukum qisas itu membawa kehidupan, wahai ulil albab. Ulil albab di antara syaratnya ialah mereka yang menjalankan hukum qisas. Kalau sekiranya tak jalan hukum qisas, dosa hulul albab lah, jadi hulul naik bah je. Tak jadi apa. Mesti laksanakan hukum qisas. Ini syarat disebut dalam suratul Baqarah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya. Mesti melaksanakan hukum qisas. Ayat yang kita baca pada malam ini berkaitan dengan zina. Pada peringkat awalnya Allah Ta'ala berfirman, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Ini di awal Islam. Orang yang melakukan kesalahan zina hendaklah disabitkan dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat zina itu berlaku. Bukan bercumbu-cumbuan saja, zina itu berlaku. Kemaluan itu berzina. Zakar lelaki masuk pada farad perempuan dengan nyata dan terang. Bukan dilihat dalam selimut, tak aci. Mesti dilihat dengan terang dan nyata oleh 4 orang. Setelah sabit 4 orang saksi, maka hendaklah ditahan di dalam rumah. Ini di zaman tidak ada penjara, tak ada jail. Zaman awal Islam, jail tak ada. Maka dikurung dalam rumah, tak dibenarkan keluar. Ditahan sehingga mati. Sehinggalah Allah membawa hukum yang lain kepada kamu. Yang kedua, disakiti mereka kerana melakukan kesalahan zina itu. Ini hukum yang kedua. Setelah keduanya bertaubat dan menjadi baik, maka biarkan mereka berdua, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang kepada hamba-Nya. Ayat ini dinasahkan hukumannya dengan kedatangan surah Nur. Surah Nur yang diturunkan oleh Allah, kemudian daripadanya yang bermula dengan suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Surah yang kami telah turunkan dan kami telah fardukan, kami telah wajibkan dan kami nyatakan di dalamnya ayat-ayat yang nyata. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah disebat keduanya dengan 100 kali sebat. 100 kali sebat
sebab yang disaksikan oleh orang ramai. Bila turun hukum ini, maka ayat yang kita baca ini dinasahkan dan diikuti dengan ayat rejam. Ayat rejam walaupun tak ada dalam Quran, dinasahkan bacaannya, ianya diamalkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh Khulafa' Rasyidin, diamalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian daripadanya. Dan hadis menjelaskan yang disebab sebanyak 100 kali itu diasingkan selama setahun daripada masyarakat. Ditambah dengan hadis ini terpulang kepada pemerintah mengendalikannya. Maka dihuraikan kepada yang belum kahwin hukumannya 100 kali sebab. Kepada yang sudah kahwin hukumannya rejam sehingga mati. Untuk mensabitkan hukuman ini, mestilah dengan 4 orang saksi. 4 saksi masih dipakai. 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat perzinaan itu berlaku. Kalau 3 saja, maka yang dituduh dikenakan hukuman qazaf. Qazaf juga hukum hudud. Hukum hudud yang tidak ada khilaf di kalangan ulama ialah kesalahan berzina, kesalahan menuduh orang berzina, qazaf, kesalahan mencuri, kesalahan merampok, kesalahan meminum arak, dan kesalahan murtad. 6 perkara tidak ada khilaf di kalangan ulama. Ini adalah jinayah hudud. Tak ada khilaf kalangan ulama. Adapun yang lain lagi yang disebut dalam kitab fiqh, itu khilaf ulama. 6 perkara ni tidak ada khilaf, dia adalah hukum hudud. Di mana hukum hudud yang berkait dengan zina, berkait dengan qazaf. Orang yang menuduh hendaklah mengadakan 4 orang saksi. Saksi yang adil, yang lelaki. Lelaki, perempuan tidak boleh. Perempuan kalau kena hubuk, dia takut. Itu hikmatnya. Itu hikmatnya. Perempuan tidak menasabah dengan dia nak tengok orang berzina. Kerana ada rasa malu pada orang perempuan. Beza dengan orang lelaki. Itu hikmatnya. Mesti saksi itu orang Islam, lelaki dan yang adil. Yang adil ialah mereka yang tidak mengerjakan dosa besar. Yang tak meninggalkan sembahyang, yang tak makan riba, yang tak mengumpat. Ini syarat nak jadi saksi. Yang tidak berterusan mengerjakan dosa kecil. Dosa kecil tidak berterusan. Kalau kita tengok perangai, dia suka tengok orang perempuan yang membuka aurat, tak boleh jadi saksi. Dia juga mestilah orang yang tidak melakukan perkara yang merosakkan maruah. Tengok pasar buka baju ni tak boleh jadi saksi. Ini syarat saksi, bukan senang. Syarat saksi ini. Kemudian nyata dia tidak bermusuh dengan orang yang dituduh. Syarat saksi. Kerana tudra'ul hududu bisyubhat. Ini ucapan Nabi SAW. Hukuman hudud hendaklah dibatalkan dengan adanya syubhat, adanya kekeliruan. 4 orang saksi yang nyata melihat perzinaan itu berzina. Kalau menuduh tidak ada 4 orang saksi, 3 saja, maka yang menuduh dikenakan hukuman hudud disebab sebanyak 80 kali sebab. Dan dianggap fasik. Ini bukan mudah. Bukan mudah nak melakukan demikian. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, para ulama meriwayatkan Sayyidina Umar keluar sembahyang subuh, melihat sepasang yang melakukan maksiat. Lalu Sayyidina Umar bertanya sahabat-sahabat yang besar yang ada dalam masjid,
Bagaimana jika sekiranya saya sebagai seorang khalifah yang berkuasa, saya melihat sepasang lelaki dan perempuan melakukan perkara yang tidak senonoh, adakah saya boleh mengambil tindakan? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Amiral Mukminin, sekiranya Amiral Mukminin menuduh dan tidak boleh mengadakan 4 orang saksi, nescaya Amiral Mukminin disebat sebanyak 80 kali sebat. Kata Sayyidina Umar, aku tak tengok apa, kata Sayyidina Umar. Terus dia tarik balik kerana dia tidak dapat mengadakan 4 orang saksi. Ini bukan mudah nak jatuh hukuman dalam Islam. Kalau tak ada 4 orang saksi, orang yang melakukan kesalahan itu ikrar. Dia mengaku bahawa dia melakukan kesalahan zina. Ikrar dalam keadaan tidak dipaksa. Dalam keadaan rela hati dia. Dia menyerah diri. Menyerah diri bahawa dia telah melakukan kesalahan zina. Dan pemerintah hendaklah siasat. Adakah dia ni gila? Adakah dia mabuk? Adakah dia dipaksa? Setelah dia datang mengaku. Dalam masa yang sama, pemerintah terlebih dahulu menasihat supaya dia bertaubat. Bertaubat beberapa kali. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kita baca dalam kisahnya dulu. Bila Ma'id bin Malik radhiyallahu an datang menghadap Nabi SAW ketika belum sembahyang asar, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Wahai Rasulullah, bersihkan saya daripada zina. Kata Ma'id bin Malik. Rasulullah kata, alaka junun? Adakah awak gila? Rasulullah kata, awak gila? Tak terus dia, awak gila? Sahabat kata, tidak ya Rasulullah. Beliau kata, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Bersihkan saya daripada kesalahan zina. Rasulullah kata, adakah dia mabuk? Lalu seorang sahabat cium mulut dia, pegang, bau arak ke tak? Tidak ya Rasulullah, dia tidak mabuk. Kemudian sembahyang asar, bang asar, sembahyang sunat, kamat, patut sembahyang asar. Sudah sembahyang asar dia datang, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Bersihkan saya daripada zina. Rasul kata, tidakkah awak telah bersembahyang bersama dengan kami? Mudah-mudahan sembahyang itu Allah mengampunkan dosamu. Rasulullah kata. Lepas tu dia mari, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Datang kali yang keempat, bersihkan saya daripada zina. Rasulullah kata, tangkap, bang, ambil dia. Baru dia ambil, kemudian dia bawa dia keempat, dijatuhkan hukuman hudud. Kemudian diletakkan dia di satu tempat, kemudian direjam kerana dia sudah berkahwin. Direjam. Setelah direjam, diriwayatkan dia fikir bangun nak lari, dia bekerja, rejam sampai mati. Dia beritahu bahawa dia bangun nak lari, orang kejar. Rasul kata, mengapa kamu kejar dia? Jangan kejar dia. Boleh jadi dia nak tarik balik pengakuan dia. Jangan kejar. Ini dia hukum Islam. Yang pentingnya ialah seseorang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila dikenakan hukum hudud, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Tak kena dosa dari akhirat kelak. Ini peristiwa yang pertama. Yang kedua, seorang perempuan, Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah, daripada kabilah Al-Ghamidiyah. Satu riwayat ke kabilah lain, mungkin dalam dua peristiwa yang lain. Ya Rasulullah, saya telah mengandung, saya telah berzina, hukumkan saya. Rasulullah buat tak tahu. Buat tak tahu. Lalu dia kata, wahai ada nak lakukan kepada saya sebagaimana dilakukan kepada Ma'iz bin Malik. Rasulullah kata, balik. Balik sehingga engkau melahirkan anak. Balik. Setelah dia balik berapa bulan, dia datang bawa anak. Anak yang sudah dilahirkan masih dalam bedong, orang itu kata. Rasulullah kata, balik.
Sehingga anakmu boleh makan sendiri. Makan sendiri setelah umur dia lepas susu 2 tahun. Tak perlu menyusu lagi. Bukan boleh pergi cari dia, tidak. Dia datang sendiri. Ya Rasulullah, anak saya dah boleh makan. Rasulullah kata ada orang jaga anak dia. Setelah ada orang sanggup jaga anak dia, maka perempuan itu dibawa dan dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud. Dan ada orang memaki dia. Tak silapnya Khalid bin Walid. Rasulullah kata jangan maki dia. Sesungguhnya dia telah bertaubat. Sekiranya taubatnya ditimbangkan dengan 70 ahli Madinah, naskah lebih berat taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian Rasulullah bangun menyampaikan khutbah dalam masjid. Jika sekiranya ada di kalangan kamu yang melakukan kesalahan ini, orang tak tahu, Allah menyembunyikannya, maka bertaubatlah dia kepada Allah Ta'ala. Bertaubat dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dia datang kepada aku jatuhkan hukuman. Dia bertaubat dia dengan Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bahawa dia menyembunyikan dosanya dan bertaubat. Ini lebih afdal. Lebih afdal daripada dia mendedahkan rahsianya. Tetapi oleh kerana jiwa dia tak tahan, dia menyerah diri. Ini berlaku di zaman Nabi SAW.